Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-Habibil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadinil Karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu. Addal amanata wa ballagha risalata wa nasaha al-ummata wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kebaikan kepada kita untuk bersama dalam majlis ilmu, dan semoga dengan kehadiran kita dalam majlis ilmu ini akan menyebabkan kita semakin naik dalam mendalami ilmu Islam, sehingga kita sampai kepada tahap yang paling tinggi yang mampu kita capai. Ada para ulama kita satu ketika dahulu, walaupun mereka lewat belajar, tapi disebabkan majlis-majlis ilmu satu ketika dahulu subur, jadi mereka terus hadir dalam majlis-majlis ilmu dan akhirnya takdir Allah Ta'ala jadi alim. Sebab ilmu Islam ni walaupun sistem kita pada hari ini ada sekolah, ada college, ada universiti secara formal, tetapi pengajian dalam bidang Islam ni dia bukan tertakluk kepada sistem formal itu. Bahkan kalau kita mendalami daripada satu kitab ke satu kitab, maka dia boleh membawa kepada seseorang itu bertukar status daripada talibul ilmi kepada alim bi syariah. Dia boleh jadi orang alim, dan ini berlaku dalam sejarah-sejarah yang lampau. Semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan saya dan tuan-tuan untuk dapat mendalami bidang agama dengan baik. Sekurang-kurangnya kita kenal, dan kita bukan sebagai orang yang kasar ataupun seorang yang pengetahuannya terhadap agama Islam ni secara atas-atas angin begitu. Tapi memang kita moga-moganya direzekikan dengan kefahaman yang baik biiznillah subhanahu wa taala. Pada hari ini insya-Allah kita akan sambung pembacaan kitab Safinatun Najah. Kita masih di mukadimah, kitab Safinatun Najah. Sebelum ini kita meneliti kepada perbahasan yang berkaitan dengan siapakah dia Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu sebagai orang yang bertanggungjawab mengasaskan mazhab fiqh kita. Dan sebelumnya kita telah mendalami beberapa perkara-perkara asas yang berkait dengan isu-isu seputar ilmu fiqh. Dan ada soalan daripada sahabat kita, Ustaz Tuan Yusof nama Yusof kan? Adik Yusof kita tanya beberapa soalan. Dan hari itu minggu lepas beliau dah tanya soalan ni, cuma saya tak sempat disebabkan masa kita agak terbatas. Tapi soalan yang beliau tanya tu agak menarik, dan ada juga soalan yang panas. Soalan yang panas pun ada, menarik pun ada. Moga-moga dengan kesejukan hujan yang sedang membasahi bumi Perak ni tidaklah panas mana kan, biiznillah subhanahu wa taala. Soalan yang pertama, boleh tak tolong huraikan kalam? Okey, di sini sebut, boleh tak huraikan kalam Imam Syafi'i idza sahhal hadis wa huwa mazhabi wa athar. Yang tu tak dibaca. Tapi tak apalah, yang saya fahamlah apa yang ingin dimaksudkan. Kerana Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menyebut idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Sekiranya hadis itu benar, itu adalah mazhabku. Jadi ramai orang tersalah faham dengan kenyataan Al-Imam Asy-Syafi'i ini, menganggap apabila pendirian Al-Imam Asy-Syafi'i itu seakan-akan bercanggah dengan hadis sahih, maka pandangan Imam Syafi'i itu hendaklah ditolak. Kerana Imam Syafi'i sendiri tidak akan berpegang dengan pendapat beliau tersebut kalau beliau tahu ada hadis sahih. Jadi banyak orang salah faham kenyataan ini sehingga menyatakan, kenapa kita nak berpegang lagi dengan pandangan Imam Syafi'i bagian sedangkan hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i itu hadis dhaif. Dalam masa yang sama Imam Syafi'i sendiri pernah berkata idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Sekiranya hadis itu benar, maka itu adalah mazhabku. Maksudnya Imam Syafi'i tak jumpa hadis sahih itu.
Itu yang Imam Syafi'i sebut, iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Nak bagi tahu secara umum, kalau pandangan saya itu bercanggah dengan hadis sahih, maka peganglah hadis sahih dan tolaklah pandangan saya. Ini sebagai orang faham begitu. Namun sebenarnya pernah disentuh oleh guru saya, Fadilatul Syekh Sayyid bin Shaltul Asy-Syafi'i. Sewaktu beliau menjelaskan kepada kami tentang hukum hakam fiqh berdasarkan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah menceritakan tentang ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Jadi menurut beliau, ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i ini, sebenarnya Imam Asy-Syafi'i sebut kepada orang yang sampai ke tahap martabat seperti beliau. Iaitu mereka yang sampai ke tahap ijtihad, maka tidak boleh bagi seorang mujtahid berpegang dengan pandangan mujtahid yang lain. Dia dalam usul fiqh dia ada satu perbahasan, al-mujtahid la yuqallid. Seorang yang sampai ke tahap ijtihad, sampai ke tahap kepakaran fiqh macam Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka tidak boleh berpegang dengan pandangan mujtahid yang lain. Bahkan masing-masing kena berpegang dengan dalil terus. Sebab itu kalau kita perasan, Al-Imam Asy-Syafi'i dulu belajar fiqh mazhab Imam Malik. Tetapi akhirnya setelah beliau sampai ke tahap ijtihad, sampai kepada tahap pakar dalam masalah fiqh, beliau ketika itu sudah tidak dibenarkan oleh syarak untuk berpegang dengan kalam Imam Malik sekiranya bagi pandangan Imam Asy-Syafi'i ketika itu setelah beliau sampai kepada tahap ketinggian dalam bidang fiqh ini, sekiranya beliau ketika itu berpendapat pendapat Imam Malik itu bersalahan dengan kebenaran. Sebab macam yang telah kita bincangkan sebelum-sebelum ini, bila para ulama berbeza pendapat dengan dalam beberapa pandangan, katakan ada 2 pendapat atau 3 atau lebih, maka sebenarnya yang betul hanya satu. Yang lain adalah salah. Cuma kita tak tahu satu yang betul tu yang mana satu. Hatta mujtahid pun mereka menyangka bahawa pandangan mereka lah yang kena dengan kebenaran tersebut. Mereka menyangka dengan sangkaan yang kuat. Berdasarkan kajian mereka berprasangka, di dalam istilah fiqh panggil az-zann. Setiap seorang merasakan dengan pandangan yang kuat bahawa moga-moga pandangan yang betul di sisi Allah adalah apa yang mereka pegang tersebut. Sebab mereka dah kaji. Cumanya setiap mujtahid berpendapat sedemikian. Jadi kalau dalam masalah fiqh ada 3 pandangan, katakan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad. Setiap seorang di kalangan 3 orang ni merasakan bahawa pandangan mereka lah yang benar, manakala pandangan yang lain adalah salah. Cuma tak pasti. Keyakinan tu tak wujud. Keyakinan tak wujud sebab tak yakin mana betul pandangan yang benar di sisi Allah. Cuma berat prasangka mereka bahawa setelah mereka mengkaji, mereka mendapati pandangan yang benar insya-Allah adalah pandangan mereka. Jadi Imam Syafi'i pun rasa begitu, Imam Ahmad pun rasa begitu, contohnya Imam Malik pun berasa begitu. Jadi masing-masing merasakan bahawa pandangan mereka lah adalah pandangan yang benar di sisi Allah. Tapi mungkin juga yang pada realitinya bukan pandangan mereka yang bertepatan dengan kebenaran yang diinginkan oleh Allah. Cuma benda itu tak pastilah. Benda yang tak dapat dipastikan melainkan setelah kita di akhirat kelak kita tanya Allah Ta'ala, Allah boleh sebutlah mana satu pandangan yang betul. Jadi kata guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltul, ucapan Imam Asy-Syafi'i iza sahal hadis fahuwa mazhabi, itu ditujukan kepada siapa? Kepada mereka yang sudah mencapai tahap kelayakan untuk terus pergi kepada hadis. Maka kalaulah kamu wahai para mujtahid mendapati pandanganku bersalahan dengan hadis berdasarkan ijtihad kamu, jangan pegang pandangan aku sebab kamu dah sampai ke tahap mujtahid. Mana boleh seorang mujtahid berpegang dengan pendapat mujtahid yang lain kalau bagi si mujtahid sebut pandangan mujtahid seorang lagi itu adalah salah. Sebab katakan Imam Syafi'i bila beliau contoh sebagai contoh, Imam Malik berpendapat wajib ketika kita berwuduk, wajib kita menyapu seluruh kepala sewaktu berwuduk. Maka kalau kita sapu sikit tak sah wuduk. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu setelah beliau sampai ke tahap ijtihad, beliau berbeza pendapat dengan guru beliau. Bagi beliau pandangan Imam Malik itu salah. Tapi bagi Imam Malik pula pendapat beliau lah yang betul, pendapat Imam Syafi'i yang salah. Tapi bagi Imam Asy-Syafi'i, bagi beliau pandangan yang betul adalah pandangan yang beliau sendiri imani, pegangi, iaitu
Dalam wuduk cukup dengan sapu sikit kepala. Sapu sikit rambut yang ada di kepala. Walau sehelai, walau setengah helai, walau 1/10 helai kalau boleh, kalau sapu boleh dapat begitulah. Asal sentuh. Tak disyaratkan 3 helai, tak disyaratkan 2 helai, tak disyaratkan sehelai, asal air telah membasahi kepala. Walau hanya sedikit. Itu yang wajib. Adapun sapu kepala seluruhnya itu disunatkan. Jadi bagi Imam Asy-Syafi'i, pandangan Imam Malik mengatakan sapu kepala semua adalah wajib, itu pandangan yang salah. Baik. Apabila Imam Asy-Syafi'i berdasarkan pandangan kuat beliau adalah pendapat beliau yang betul, maksud dia pendapat Imam Malik adalah salah di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i kata dalam hati beliau, contoh, bagi saya pendapat Imam Malik salah, tapi kan nanti orang kata lawan untuk guru pula. Pegang je lah pendapat Imam Malik. Orang tanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata wajib sapu kepala semua. Padahal Imam Syafi'i sendiri berpendirian tak wajib semua. Cukup sekadar sapu. Tapi kalau Imam Syafi'i katakan mengambil pendirian sedemikian, maka beliau telah melakukan satu kesilapan, iaitu berpegang dengan pandangan yang bagi beliau pandangan itu adalah salah. Mana boleh kita berpegang dengan pandangan yang salah? Maka disebabkan Al-Imam Asy-Syafi'i sampai ke tahap ijtihad, Imam Malik sampai ke tahap ijtihad, maka apabila seseorang mujtahid mendapati pandangan mujtahid yang lain tidak sekata dengan pandangan beliau, maka ini bermaksud bagi si mujtahid itu pandangannya betul, pandangan mujtahid lain salah. Kalau dia berpegang juga dengan pandangan mujtahid yang satu lagi, bererti dia berpegang dengan pandangan yang salah, maka ini adalah satu tindakan yang tak betul. Sebab itu Imam Syafi'i sebut idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Kalau hadis itu betul, itu adalah mazhabku. Maksudnya kalau kamu mendapati wahai si mujtahid bahawa pandangan aku tak betul kerana bercanggah dengan hadis sahih berdasarkan apa yang kamu faham, maka peganglah pendapat itu. Seumpama itu adalah mazhabku. Cuma secara realitinya Imam Syafi'i bila beliau sudah berpendapat dengan satu pandangan, maka itulah pandangan beliau. Kalau macam pendapat itu bercanggah dengan hadis sahih sekalipun, maka kita akan dapati Imam Asy-Syafi'i sebenarnya tidak bercanggah dengan hadis sahih tersebut. Cuma berbeza pandangan terhadap memahami hadis tersebut. Jadi sebenarnya ucapan idza sahal hadis wa huwa mazhabi itu ditujukan kepada para mujtahid yang lain. Kerana seorang mujtahid tidak boleh berpegang dengan pandangan mujtahid yang lain kalau bagi dia pendapat mujtahid yang seorang lagi itu bersalahan dengan kebenaran. Silakan. Tak boleh. Adakah muqallid seperti kita boleh berpegang dengan pendapat idza sahal hadis fa huwa mazhabi? Tak boleh, sebab isunya kita tak tahu mana satu yang betul. Imam Syafi'i sekurang-kurangnya beliau berpendirian insya-Allah pendapat beliau betul. Kita pula tak pasti mana satu yang betul. Pendapat Imam Syafi'i ke pendapat Imam Malik? Sebab kita tak ada keahlian. Maka ketika itu, sebab itulah tidak menjadi masalah untuk kita berpegang dengan pandangan mujtahid, walaupun nanti di akhirat rupa-rupanya pendapat itu adalah salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak berdosa kerana kita tidak punya keahlian. Orang yang tak ada keahlian ikut je lah ucapan orang yang punya keahlian. Dalam hal keduniaan pun begitu. Kita bukan pakar rumah. Rumah kita rosak, takkan kita nak tukang sendiri? Jahanam rumah. Minta tolonglah orang yang pakar rumah. Ada tak kita bersoal, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni? Tak, buatlah macam mana pun. Saya ikut je sebab saya bukan ahli. Serahkan kepada yang ahli. Jadi apabila ada orang kata kita tak boleh pegang pendapat Imam Syafi'i sebab ini bercanggah dengan hadis. Pada kamu, pertama soalan kamu mujtahid atau tidak? Bukan. Habis itu macam mana kamu boleh kata pendapat Imam Syafi'i salah? Kerana pendirian ataupun sikap seorang muqallid, dia bukannya nak berijtihad. Dia tidak boleh mengeluarkan pandangan. Dia kena berpegang dengan pendapat mujtahid yang lain. Katakan dia tidak berijtihad tapi dia pegang pendapat mujtahid lain. Contoh, dia berpegang dengan pandangan Imam Abu Hanifah yang mengatakan tak ada kunut dalam solat subuh. Berdasarkan hadis sekian. Jadi dia kata sebenarnya apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i itu dhaif. Yang kuat, yang rajih adalah pandangan Imam Abu Hanifah, tak ada kunut dalam sembahyang subuh. Jadi kamu tak boleh pegang pendapat Imam Syafi'i. Sebab apa? Idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Kalau Imam Syafi'i perasan hadis itu sahih, dia takkan pegang pandangan beliau sekarang. Jadi kalau ada orang kata begitu, kita kata kamu alhamdulillah lah tak jadi mujtahid.
Sebab kamu sedar yang kamu muqallid, kamu berpegang dengan pandangan mujtahid yang lain. Tapi masalahnya kamu pergi paksa saya, kenapa pula? Sebab setiap mujtahid itu sebelum dia keluarkan pendapat dia telah mengkaji dan meneliti dengan penuh susah payah. Maknanya apa yang dia ucapkan itu merupakan buah akhir dalam satu kajian yang begitu panjang. Maksudnya yang kita rasa salah bagi Imam Syafi'i tak, siapa kata pendapat saya kuat, pendapat saya lemah? Yang kuat di sisi saya insya-Allah sembahyang subuh disunatkan berkunut, walaupun yang kuat di sisi Imam Abu Hanifah tidak ada kunut di dalam solat subuh. Dan di sisi Imam Malik pula yang kuat ada kunut, tapi bukan selepas i'tidal, tapi sebelum rukuk. Imam Malik pendapat begitu, kunut ada dalam sembahyang subuh tapi sebelum rukuk. Saya pernah sembahyang belakang imam yang bermazhab dengan Imam Malik. Terkejut kita, asal lepas baca surah tiba senyap ni. Kita kata, dia ni terlupa ayat ke? Senyap je. Dia kunut dia jadi imam ke, jadi makmum ke, kunut pelan. Dalam mazhab Imam Malik. Jadi pun rokok. Okey lah. Lepas tu yang tidak. Lepas tu tak baca kunut. Oh, kisah kami ingat dia bermazhab dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Rupanya dia telah berkunut tadi. Secara seorang sebelum dia rokok. Jadi di sisi Imam Malik pula, pendapat yang kuat, insya-Allah yang kena dengan kebenaran adalah subuh ada kunut, tapi bukan selepas i'tidal. Memang selepas i'tidal tu salah di sisi Imam Malik. Setelah beliau mengkaji dengan berhempas pulas, itu kenyataan terakhir beliau. Cuma takdirnya berbeza pendapat pula setiap golongan-golongan pakar ini, setiap golongan mujtahid ini. Maka ketika itu, kalau kita berpegang dengan satu pandangan mujtahid, tak boleh kita paksa orang yang berpegang dengan pendapat mujtahid yang lain. Sebab seseorang muqallid tidak disuruh untuk mencari pandangan yang benar di sisi Allah. Sebab dia pun tak akan mampu untuk sampai kepada tahap meyakini satu pandangan itu memang yang bertepatan dengan kebenaran. Jadi, idza sahal hadis fahuwa mazhabi ini adalah satu kenyataan yang ditujukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i kepada para mujtahid seperti beliau. Jadi kalau kamu sudah sampai tahap ijtihad, kalau kamu dapati pandangan aku ni salah kerana berpegang dengan hadis dhaif bagi kamu dan bercanggah dengan hadis sahih, maka jangan pegang pandanganku sebab kamu sudah sampai ke tahap ijtihad. Tapi kalau kamu bukan sampai tahap ijtihad, dalilmu adalah kalamku, bukan kalam Allah, bukan kalam Rasul. Dalilmu adalah kalamku, itu kalam Imam Asy-Syafi'i dan juga para mujtahid yang lain. Sebab yang boleh sampai kepada Al-Quran dan juga hadis dalam memahami dalil, itu adalah peranan mujtahid. Jadi mujtahid peranannya mencari dalil. Peranan muqallid pula berpegang dengan apa yang telah dinyatakan oleh seseorang mujtahid setelah mereka membuat kajian dengan begitu terperinci. Silakan cikgu. Oh, syarat minimum mujtahid itu kita kena masuk satu perbahasan yang lain. Dia kena fahami bahasa Arab. Fahami bahasa Arab bukan tahu kalimah ni bahasa Arab dia apa, bukan. Itu terjemah. Tak. Oh, bukan. Ghaid. Contoh, ghaid. Ghaid hari ni orang Arab sebut apa? Buras. Tahi. Ghaid. Tapi ghaid dalam asal bahasa Arab, tanah yang landai. Tanah yang bukan macam ni. Tanah yang begini. Jadi kita boleh duduk dan kepala yang nampak. Badan kita ditutup oleh tanah yang landai itu. Itu panggil ghaib. Bila Allah Ta'ala kata, au jaa ahadum minkum minal ghaid. Kalau kita boleh bahasa Arab saja, tapi kita tak menguasai asal kalimah Arab, kita kata, kamu datang daripada tahi. Hudah, penin. Padahal kamu datang daripada tanah yang landai. Kenapa? Dulu orang Arab, dikait dengan sejarah pula. Nak jadi mujtahid bukan senang. Orang Arab dulu tak ada tandas dan rumah. Habis tandasnya mana? Mereka akan pergi ke kawasan yang jauh daripada penempatan orang ramai. Mereka akan cari tanah macam mana? Tanah yang ghaid. Supaya mereka boleh duduk, badan mereka tertutup, kepala je nampak. Kalau orang lalu, orang tahu tengah qada hajat. Tak adalah orang datang, buat apa? Buat apa benda ni? Nampak kepala tu je lah. Tak adalah dia buat depan orang ramai. Jadi dia sudah menutup aurat dia sewaktu dia qada hajat di tanah yang mencuram itu. Jadi disebabkan di tanah yang mencuram tu akan ada benda-benda itu,
buras itu akan ada tahi, maka disebut ghaid, tetapi hari ini sudah yang dimaksud disebut ghaid, orang Arab hari ini disebut ghaid, dia akan faham itu adalah najis itu. Padahal asal kalimah Arab ghaid bukan itu. Ghaid adalah tanah itu. Jadi itu contoh. Bila dia baca Al-Quran nak istinbat hukum, dia bukan tahu terjemahan, buka kamus, nak pula kalau tak boleh bahasa Arab. Lagi teruk baca terjemah aja. Dia sendiri tidak boleh kuasai bahasa Arab. Bercakap Arab pun tak tahu. Tiba-tiba dia nak jadi mujtahid. Anaknya. Jadi nak tahu, nak sampai ke tahap mujtahid, mudah cerita kalau sampai ke tahap macam Imam Syafi'i ya. Hadisnya sini, Qurannya, tahu mana satu dalil yang nasikh mansukh. Tahu, okey, ayat ini, kalimah ini, alif lam dalam ayat Alhamdu ni, alif lam bermaksud apa? Semua atau alif lam yang menunjukkan ada pujian khusus. Alif lam itu sendiri macam mana? Bila Allah Ta'ala kata la ikraha, tiada paksaan, maksudnya tiada segala paksaan atau tiada paksaan tertentu. Itu semua dikait dengan ilmu bahasa Arab. Dia kena tahu juga tentang balaghah, gaya bahasa Arab, penggunaan Arab, cara sastra Arab, sebab ia berkait dengan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Dia kena tahu manakah pandangan-pandangan yang sudah disepakati oleh para ulama. Jadi untuk sampai ke tahap ijtihad, dia ada satu perbahasan dalam ilmu usul fiqh dipanggil Kitabul Ijtihad. Dalam satu perbahasan dibincangkan, sebab ilmu usul fiqh adalah ilmu yang mengkaji 3 perbahasan. Apakah dia dalil, siapakah orang yang berhak menggunakan dalil, dan cara menggunakan dalil. Kalau dalil ni bertemu dengan dalil ni, nak buat macam mana? Secara zahir macam bertembung. Nabi kata, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa, man ni maksud dia apa? Semua ke ataupun tertentu? Siapa sahaja ke ataupun seseorang yang tertentu? Nabi kata, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah dia. Jadi man ni macam mana? Man maksud dia semua, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Tapi dalam masa yang sama, Nabi kata jangan bunuh orang perempuan dalam peperangan. Jadi ada larangan daripada membunuh wanita. Okey, kalau orang perempuan tu murtad, ada satu orang perempuan murtad, nak jatuh hukum bunuh ke tak jatuh hukum bunuh? Kalau jatuh hukum bunuh, ada hadis kata jangan bunuh wanita. Kalau tak jatuh hukum bunuh, Nabi kata man, siapa saja. Macam mana nak buat? Inilah yang perlu dikuasai oleh seseorang mujtahid sebelum dia nak menyatakan kepada orang awam apakah pandangan yang diinginkan oleh Allah berdasarkan kefahaman si mujtahid tadi. Maknanya mudah ceritanya, hari ini sampai kita pun tak tahu siapa dia mujtahid pada hari ini. Macam tak ada. Okey, dan ada soalan di sini tanya siapakah mujtahid pada hari ini. Ini soalan pertama tu dia, 2, 3, 4. Okey. Soalan pertama je kita baca hari ini. Soalan kedua kita tangguh ke malam esok. Jadi sikit. Jadi taklah saya menjawab soalan saja. Boleh Boleh saya esok InsyaAllah. Jadi soalan pertama sudah dijawab. Soalan kedua belum jawab. Ketiga belum jawab. Keempat pun belum jawab. Jadi insyaAllah setiap kali pertemuan tu saya baca sikit-sikit soalannya. Okey. Walhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini insyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Di antara maghrib dengan isyak ni. Tengok jam berapa dah kita. Tak perasan saya. Jam belakang 7.56. Masih awal lagi Okey. Kita akan masuk kepada perkenalan dengan pengarang kitab Safinatun Najah. Tak baca Najah. Lain. An-Najah dengan An-Najah. Lain. Dari segi bahasa. Walaupun dalam bahasa Melayunya Safinatun Najah. Najah tu Najah dengan huruf ta marbutah atau dengan huruf ha. An-Najah berbeza dengan An-Najah. Okey. Jadi kitab ni namanya Safinatun Najah. Safinatun Najati fima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Jadi kita akan lihat pengarang kitab ini iaitu Sayyiduna Al-Imam Salim bin Abdullah Al-Hadrami. Kita akan lihat siapakah beliau setelah kita sebelum ini berkenalan dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan Imam Syafi'i dikebumikan di Kahirah, Mesir. InsyaAllah satu hari nanti moga-moga tuan-tuan berpeluang ke Mesir. Kalau sampai ke Mesir, jangan lupa untuk menziarahi Al-Imam Asy-Syafi'i yang merupakan pengasas dan orang yang menjadi pautan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut fiqh. Jadi oleh kerana mazhab Imam Asy-Syafi'i ini tersebar luas,
Maka banyaklah kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama untuk menjelaskan kepada masyarakat apakah pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi antaranya adalah Al-Imam Salim bin Abdullah yang terkenal dengan kitab beliau Safinatun Najati Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulahu. Jadi insya-Allah kita akan melihat riwayat hidup Al-Imam Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami biiznillah, supaya kita tahu, oh ini rupanya pengarang kitab ini. Lalu kita akan lebih bersemangat untuk mendalami kitab ini kerana pengarangnya bukan orang yang biasa-biasa. Baik, nama pengarang kitab ini, beliau adalah Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Muallim Salim bin Abdullah bin Sa'ad. Orang Melayu panggil Sa'ad lah. Sa'ad. Tapi asal bahasa Arab dia Sa'ad. Sa'ad. Ain tu hormati, dal tu kalau kita baca terus dia berbaris lah. An Sa'ad ibni Abi Waqqas contoh. Tapi kalau kita berhenti daripada kalimah Sa'ad, dia hanya bunyi dal je, Sa'ad. Tapi orang Melayu gamaknya payah noh nak menyebutnya Sa'ad. Selesai masalah. Sa'ad. Orang Arab tu juga. Sa'ad. Sa'ad. Sayyidina Sa'ad bin Abi Malik, Abi Waqqas contoh. Beliau adalah Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Muallim Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Kadang-kadang dalam sebagian kitab disebut beliau adalah Syekh Salim bin Sumair. Sumair tu rupanya bukan ayahanda beliau, tetapi merupakan siapa tu? Abdullah ayah Datuk Sa'ad. Saya pun sebut Sa'ad. Ayah kepada Datuk, moyang maksud dia Abdullah, maknanya ayah moyang. Ayah kepada moyang beliau yang bernama Sumair. Sebagian kitab kata Syekh ni Syekh Abdullah bin Sumair. Jadi nama penuh beliau Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Al-Hadrami maksud dia orang yang berasal daripada tanah Hadramaut, tanah Hadramaut, dia yang terletak di Yaman. Asy-Syafi'i iaitu yang bermazhab dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau kalau ikut biasa kalau ulama-ulama Yaman, kadang-kadang mereka ni daripada kalangan Ahlul Bait. Kalau hari ini disebut Habib, Habib sekian. Tapi kalau ikut setakat yang saya cuba meneliti tentang Sayyidina Al-Imam Syekh Salim bin Abdullah, beliau bukan daripada zuriat baginda Nabi, tetapi merupakan ulama besar di Yaman satu ketika dahulu. Jadi beliau ni lahir di perkampungan Zi Asbah. Saya pun tak pernah sampai ke Yaman. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang pernah belajar di Yaman, mungkin pernah sampai di perkampungan Zi Asbah, yang merupakan salah satu perkampungan di Wadi Hadramaut yang terletak di Yaman. Jadi beliau lahir di Yaman, atau dengan lebih tepatnya di kampung Zi Asbah. Okey, pendidikan beliau. Al-Imam Al-Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami telah mendapat pendidikan awal daripada ayahanda beliau sendiri. Jadi setiap kali kita baca kisah-kisah para ulama, biasanya guru awal mereka adalah ayah mereka sendiri. Jadi tuan-tuan, kita sendiri jangan lepaskan peluang. Pastikan apa yang kita dapat ini disampaikan juga kepada anak-anak kita, supaya kita juga menjadi guru kepada anak-anak kita. Jangan lepas ke orang. Memanglah kita tak sempat nak mengajar semua, tapi janganlah sampai langsung anak tu tak dapat belajar daripada kita. Biarlah dia juga pernah menimba ilmu daripada kita. Contoh macam Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dengan jelas-jelas menyatakan betapa beliau mendapat manfaat yang besar daripada ayahanda beliau. Daripada kecil ayahnya mengambil berat dengan beliau sehingga beliau menjadi ulama besar, dan dalam kitab-kitab beliau akan sebut Sayyidi Al-Walid Al-Ustaz, contoh, guruku, ayahku yang merupakan ustazku. Jadi beliau iaitu Syekh Salim bin Abdullah ini mendapat pendidikan awal daripada ayahanda beliau. Selain daripada mendalami ilmu Islam daripada bapa beliau, beliau juga telah berguru dengan para ulama Hadramaut. Tapi namun tidak dapat dikenal pasti siapakah nama guru-guru beliau selain daripada ayahanda beliau. Macam Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kita boleh tahu juga guru-guru beliau yang lain. Tapi saya cuba cari siapakah guru yang lain bagi Al-Imam Syekh Salim bin Abdullah ni. Setakat yang saya cuba usahakan tak jumpa lagi.
Yang pasti ayahanda beliau, dan memang disebut beliau belajar dengan ulama-ulama Hadramaut. Tetapi siapa tak dikenal pasti. Okey, antara murid beliau pula, murid Syekh Salim bin Abdullah, antara murid beliau yang terkenal adalah As-Sayyid Al-Habib. Dia sebut As-Sayyid ni biasanya adalah dia adalah daripada Ahlul Bait. Ahlul Bait. Hatta di Malaysia pun kalau kita perasan, Ahlul Bait di Malaysia namanya apa? Ditulis SYED. Syed. Tapi kita sebut apa? Sayyid kan? Sebut Sayyid kan? Kita sebut Sayyid tak? Sayyid itu adalah satu, kalau ikut asal bahasanya, Sayyid ni maknanya ketua, penghulu begitu. Tetapi dia sudah menjadi tradisi untuk mereka yang bersambung salah silah nasab dengan Rasulullah di Malaysia dan juga di Yaman contohnya. Mereka akan dimulakan nama mereka itu dengan nama As-Sayyid, untuk menunjukkan bahawa mereka itu adalah daripada zuriat baginda Nabi SAW. Jadi antara murid beliau adalah seorang Ahlul Bait, iaitu As-Sayyid Al-Habib, siapa namanya? Abdullah bin Taha Al-Haddad, dan juga Al-Syeikh Al-Faqih Ali bin Umar Baghuzah. Ini antara murid beliau yang dikenal pasti. Antara ulama yang telah meriwayatkan daripada Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami secara ijazah ammah. Ada guru yang kita menuntut ilmu betul dengan dia. Memang kita bersohbah. Memang kita melaziminya. Hadir dalam majlis-majlisnya. Ada juga guru kita dipanggil sebagai syuyukhul ijazah ataupun syuyukhul riwayah. Guru kita tetapi secara riwayat. Maksudnya kita tidaklah hadir sangat dalam majlis beliau. Mungkin kali pertama bertemu, itulah kali pertama, itulah kali terakhir. Jumpa dia, kita ziarah dia, lepas tu kita kata, wahai guru, boleh tak saya diizinkan oleh anda untuk meriwayatkan segala kitab-kitab yang anda riwayatkan dengan sanad anda sampai kepada Rasulullah dan sampai kepada para ulama silam. Lalu dia kata, khalas, ajaztuk, aku ijazahkan kamu. Maka ketika itu si alim tadi telah menjadi guru kita secara sanad. Maka kita boleh kata, aku meriwayatkan kitab ini daripada guruku Syekh sekian. Walaupun dia mungkin kali pertama dan itulah kali terakhir bertemu. Dia panggil guru secara riwayah, syuyukhur riwayah. Jadi di sini antara murid beliau yang menjadi murid secara ijazah, secara riwayah, tidaklah bersohbah dengan beliau, tidaklah melazimi beliau, tapi pernah mendapat sanad daripada beliau, dapat ijazah kita kata. Secara ijazah ammah. Ijazah ammah ni maknanya si guru tadi kata, aku ijazahkan kamu. Maksud ijazah ni, aku izinkan kamu meriwayatkan melaluiku. Walaupun kamu tak pernah dengar hadis daripadaku. Walaupun aku tak pernah baca kitab kepada kamu. Contoh macam saya ni baca kitab dengan tuan-tuan. Kalau kita baca sampai habis nanti, tuan-tuan tak perlu minta ijazah. Sebab ijazah ni, contoh kalau ada orang jumpa saya, kita ni duduk jauh-jauh, nak berjumpa bukan senang. Boleh tak tuan izinkan untuk saya riwayatkan kitab ini dengan sanad tuan? Katakan saya kata, baik, saya izinkan, saya ijazahkan. Maksudnya dia boleh baca kitab ni, kata, saya meriwayatkan kitab ni daripada guru saya, nama sekian. Walaupun dia tu sendiri tak pernah baca pun buku ni dengan saya. Itu namanya ijazah ammah, ijazah secara umum begitu. Okey, jadi antara murid beliau yang mendapat ilmu secara ijazah ammah, mendapat izin untuk meriwayatkan daripada beliau, daripada Al-Imam Syekh Salim bin Abdullah, adalah siapa? Al-Syekh Al-Alawi, Al-Syekh Alawi bin Abdul Rahman As-Saqqaf. Bila sebut As-Saqqaf ni biasanya merujuk kepada Ahlul Bait. Orang belah Yaman panggil As-Saggaf, Saggaf. Tapi kalau orang Arab biasa panggil As-Saqqaf lah. Al-Jufri, Al-Ba'alawi. Ini adalah di antara keluarga-keluarga besar Ahlul Bait yang terletak di Yaman. Keluarga As-Saqqaf, Al-Jufri dan juga Ba'alawi. Okey, ini adalah beberapa pengenalan asas tentang beliau. Okey, kita tengok karya beliau. Hasil tulisan Syekh Salim bin Abdullah. Para ulama telah menyatakan bahawa Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami telah mengarang kitab-kitab berikut. Pertama, Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li maulah, iaitu kitab yang akan kita pelajari pada hari ini insya-Allah. Kitab yang kedua pula, Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Az-Zajri 'an Ta'atil Hiyal Ar-Ribawiyah. Ini juga disebut oleh para ulama bahawa kitab ini dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah. Tapi mana kitabnya? Tak tahu.
Nama kitab ya disebut. Oh, Syekh ni ada mengarang kitab nama sekian-sekian. Mana kitabnya? Untuk kita belajar, tak tahu. Mungkin masih dalam bentuk manuskrip yang belum dicetak. Masih dalam tulisan tangan yang disimpan dalam pustakaan-pustakaan di Yaman ke, wallahu alam. Atau kitab itu dulu dikarang lepas tu hilang, wallahu alam. Tapi kita hanya tahu nama kitab je, tapi isi kandung kitab tak tahu. Saya pun tak tahu. Dan antara kitab yang juga disebut menjadi karangan Syekh Salim bin Abdullah adalah Fatwa fi Jawaz Isti'malin Nuhas wal Qirtas Naqdan. Ini juga disebut sebagai kitab karangan Syekh Salim bin Abdullah. Tapi mana isi kitab tu? Okey, boleh tak kita buat program bacaan kitab ni? Tak tahulah saya. Entah mana kitabnya. Mungkin ada tapi dalam bentuk manuskrip atau sudah hilang di telan zaman. Tapi subhanallah, kitab Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah adalah kitab yang diizinkan oleh Allah untuk tersebar sampai ke hari ini. Subhanallah. Jadi saya sebut di sini berkemungkinan juga beliau ada mengarang kitab-kitab yang lain selain 3 kitab di atas, tapi sekadar sangkaan kita je lah. Memang ada ke? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okey, pelibatan Syekh Salim dalam bidang politik. Ni agak menarik kerana Syekh Salim juga terlibat dalam bidang pentadbiran Yaman yang ketika itu masih lagi sebagai kerajaan beraja. Jadi bila sebut politik ni bukan masuk politik yang kita faham hari ni. Politik hari ni memang kita masuk mengundi apa semua tak. Politik yang dimasukkan dengan kitab ini ataupun sejarah Syekh Salim ni iaitu merujuk kepada sistem kerajaan beraja zaman tu. Jadi Syekh Salim ni terlibat dalam bidang pentadbiran, dilantik sebagai orang besar kerajaan. Selain daripada berkecimpung di dalam bidang keilmuan dan pendidikan, Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami juga terlibat secara langsung dalam bidang politik. Beliau telah dipilih oleh kerajaan Al-Kathiriyah. Ni nama kerajaan beraja zaman tu, sekarang dah tak ada dah. Beliau telah dipilih oleh kerajaan Al-Kathiriyah yang memerintah Yaman ketika itu untuk pergi ke India bagi mencari tenaga pakar yang mahir dalam selok-belok meriam agar tenaga pakar tersebut dapat bekerja dengan kerajaan Al-Kathiriyah. Dia bidang ketenteraan. Jadi kerajaan Al-Kathiriyah hantar Syekh sebagai diplomat lah, sebagai wakil kerajaan pergi ke India untuk mengenal pasti mana orang India yang pakar dalam bidang persenjataan, bidang meriam ni, untuk dibawa balik ke Yaman untuk bertugas dan melatih orang-orang Yaman dari sudut persenjataan meriam. Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami juga telah membeli peluru meriam dari Singapura. Jangan buat main. Singapura dulu dah boleh, orang nak beli meriam boleh beli di Singapura. Orang Singapura pun gambar yang tak tahu. Tapi disebut San Ghafurah, iaitu merujuk kepada Singapura. Syekh Salim pernah pergi ke Singapura. Dah sampai dah dekat kawasan-kawasan kita. Untuk membeli peluru. Peluru meriam di Singapura dan dihantar ke Hadramaut. Surat beliau tentang pembelian peluru meriam tersebut telah tiba di Yaman. Beliau masa tu beli peluru. Lepas tu beliau pun hantar surat. Minta hantar ke kerajaan, maklumkan saya dah beli peluru sekian-sekian. Tuan tak sampai lagi. Surat sampai dulu. Surat yang menceritakan laporan lah kita kata. Laporan yang beliau telah membeli meriam di Singapura itu. Surat itu telah tiba di Yaman pada bulan Safar tahun 1268 Hijriah. Iaitu pada bulan November 1851 Masihi. Beliau ketika itu berada di Singapura. Tahun 1851 tu di Singapura. Tak tahu kalau pergi ke Johor ke, Allah alam lah. Seorang ulama Yaman yang terkenal iaitu Syekh Abdullah bin Umar bin Abu Bakr bin Yahya Al-Alawi Al-Hadrami sebut apa? Ba'da azani salatil isya'i biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita azan dulu. Allah ya karim. Allah ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسولا وبالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Okey. Seorang ulama Yaman yang terkenal iaitu Syekh Abdullah bin Umar bin Abu Bakr bin Yahya Al-Alawi Al-Hadrami telah menulis surat pada 19 Zulhijjah tahun 1262. Tahun hijrah lah maksud dia, 19 Zulhijjah tahun 1262 Hijriah, iaitu bersamaan 8 Disember 1846 Masihi. 400 tahun Sekarang kita dah 2020. Maknanya sudah 200 tahun lah lebih kurang lah. 400 tahun. Sudah 400 tahun Maknanya zaman beliau dengan zaman kita Betul 400 tahun. Saya matematik lemah.
Semenjak dah ada handphone ni macam saya tak reti pula nak mengira eh. Dulu orang dulu semua ke otak eh. Dia tu orang kira berapa betul ya? 400 tahun. Ha? Ini okey, sekarang kita 2020, tolak 1846. 400 100 tahun lebih. Oh, bukan 400 tahun. Betul saya kata, betul 400 tahun. Lebih kurang dalam 200 tahun lah. Kasar-kasar je. Tak apa. 200 lagi tu maknanya sebelum Syekh lahir. 200 tahun sebelum Syekh lahir. Okey. Jadi Syekh Abdullah bin Umar bin Abu Bakar telah menulis surat, iaitu pada 19 Zulhijjah tahun 1262 Hijriah bersamaan 8 Disember 1846 Masihi. Surat ni dihantar kepada siapa? Kepada pengasas dinasti ketiga kerajaan Al-Kasiriyah, iaitu Sultan Ghalib bin Muhsin bin Ahmad yang telah memerintah Yaman dari tahun 1845 Masihi sehingga kemangkatan baginda pada tahun 1870 Masihi ya. Jadi apa isi kandung tu? Syekh Abdullah bin Umar bin Abu Bakar bin Yahya Al-Alawi Al-Hadrami di dalam warkah tersebut telah meminta Sultan Ghalib bin Muhsin bin Ahmad untuk melaksanakan syariat Islam di dalam pemerintahan baginda, di samping sang alim iaitu Syekh tadi meminta sang raja agar menjadikan sahabat beliau, siapa dia? Syekh Salim bin Abdullah sebagai penasihat baginda dalam pemerintahan. Jadi seorang alim yang bernama Syekh Abdullah bin Umar, kawan kepada Syekh Salim bin Abdullah, telah menasihati raja yang memerintah ketika itu, Raja Yaman, supaya memastikan kerajaan itu bertepatan dan mengikut lunas-lunas Islam. Dalam masa yang sama, bukan sekadar suruh laksanakan syariat, minta supaya dijadikan penasihat di raja adalah Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami. Syekh Salim pengarang kitab kita ni pernah jadi penasihat di Raja Yaman. Penasihat di Raja Yaman zaman itulah. Permintaan ini telah ditunaikan oleh Sultan Ghalib bin Muhsin bin Ahmad sehinggalah akhir hayat Syekh Abdullah bin Umar bin Abi Bakar Al-Alawi Al-Hadrami. Sehinggalah akhir hayat Syekh Abdullah bin Umar, iaitu kawan kepada Syekh Salim bin Abdullah tadi. Syekh Abdullah ni meninggal bila? Wafat pada tahun 1265 Hijrah, iaitu sekitar tahun 1848 sehingga 1849 Masihi. Jadi sepanjang Syekh Abdullah bin Umar yang meminta agar raja menjadikan teman beliau iaitu Syekh Salim bin Abdullah sebagai penasihat di raja, sepanjang Syekh Abdullah bin Umar ni hidup, selagi itu memang raja terus menjadikan pengarang kitab kita ini sebagai penasihat kerajaan. Syekh Salim bin Abdullah hasil daripada isi kandungan warkah tersebut telah menjadi penasihat kepada Sultan Abdullah bin Muhsin yang merupakan saudara kandung, merangkap pembantu kepada Sultan Ghalib bin Muhsin bin Ahmad. Dulu saya masa tulis ni pening juga, banyak sultan ni. Rupanya yang memerintah pun panggil sultan, menteri-menteri dia di kalangan adik-beradik dia pun dipanggil sultan juga. Kita duk bayang macam kita di Perak ya. Yang memerintah panggil sultan, adik-beradik sultan panggil raja. Dia tak panggil sultan. Rupanya dalam cara orang Yaman masa itulah, kerajaan Kasiriyah, yang memerintah pun dipanggil sultan. Biar orang tahulah siapa pemerintah Yaman yang besar. Dia punya menteri-menteri dia di kalangan adik-beradik dia pun dipanggil sultan juga. Jadi Syekh Salim bin Abdullah ni jadi penasihat kepada siapa? Jadi penasihat kepada saudara kandung Raja Yaman masa tu. Siapa saudara kandung Raja Yaman? Namanya Sultan Abdullah bin Muhsin. Jadi Sultan Abdullah bin Muhsin ni dia adalah pembantu kepada Sultan Ghalib bin Muhsin. Adik dia lah, adik dia atau abang dia. Jadi penasihat pula kepada menteri ni atau namanya Sultan Abdullah bin Muhsin ni adalah pengarang kitab kita ini. Kenapa jadi penasihat kepada Sultan Abdullah bin Muhsin? Hasil daripada permintaan Syekh Abdullah bin Umar dalam surat beliau kepada Raja Yaman ketika itu. Sultan Abdullah bin Muhsin sangat menghormati Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami sehingga segala titah Sultan Abdullah bin Muhsin sebagai penasihat di raja lah. Dia pun penasihat kepada raja. Penasihat dia pula Syekh Salim, pengarang kitab kita.
Sehingga apa? Sehingga segala titah Sultan Abdullah bin Muhsin tidak akan dikeluarkan melainkan setelah mengambil pandangan Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami terlebih dahulu. Kuatlah peranan pengarang kitab Safinatun Najah ini, sehingga segala yang ingin dikeluarkan oleh menteri ketika itu, yang mana menteri itu namanya Syekh Sultan Abdullah bin Muhsin, tidak akan dikeluarkan oleh Sultan Abdullah bin Muhsin ini mereka setelah mendapat perkenan terlebih dahulu daripada Syekh Salim bin Abdullah untuk memastikan ianya tidak bersalahan dengan syariat. Namun, biasalah, Syekh tak boleh je lah. Ulama' dia bukan kira. Kalau tak betul, tak betul lah. Takkan tak betul kita nak bagi jadi betul. Gamaknya adalah benda ni nak buat yang bercanggah dengan syariat. Syekh Salim pengarang kitab ni kata tak betul. Jadi akhirnya, namun sang sultan akhirnya telah mengabaikan Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami. Lepas kawan Syekh Salim bin Abdullah ni, iaitu Syekh Abdullah bin Omar yang tulis surat kepada raja peringkat awal tu. Lepas Syekh Abdullah bin Omar ni meninggal dunia, tak lama lepas tu Sultan Abdullah bin Muhsin ni dah tak peduli dah. Peringkat awal, hormat sungguh. Segala titah diraja hanya akan mendapat perkenan daripada Syekh Salim dulu. Tapi akhirnya dia pun sebagai penasihat raja masa tu mengabaikan Syekh Salim bin Abdullah. Mengabaikan Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami dengan tidak lagi mengambil pandangan beliau sebelum mengeluarkan sebarang arahan. Ini menyebabkan kemarahan Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami. Maksudnya adalah tu isu yang berlaku. Mungkin kita tak tahulah apa yang berlaku. Mungkinlah ada satu benda yang bercanggah dengan syariat. Syekh dia terus buat tanpa minta izin Syekh. Syekh tak bagi, dia buat keras kepala juga. Akhirnya Syekh Salim pun marah. Marah kerana apa? Kerana tidak mengikut lunas syariat. Dan tidak mengambil pandangan beliau. Sebab yang tahu hukum hakam Syekh Salim bin Abdullah, bukan raja. Ini menyebabkan kemarahan Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami. Lalu beliau telah meninggalkan bumi Yaman. Maknanya punca Syekh Salim boleh meninggal di Indonesia. Lepas ni kita akan tengok beliau meninggal di Indonesia. Syekh Salim pengarang kitab ni meninggal di Indonesia. Cuma masa tu tak panggil Indonesia lagi lah. Dan penyebab beliau keluar daripada Yaman kerana beliau tidak lagi seronok tinggal di Yaman kerana raja dah tak ambil edah lah pandangan beliau sebagai penasihat. Jadi akhirnya Syekh Salim bin Abdullah telah meninggalkan bumi Yaman dan bermusafir ke India. Daripada Yaman nak pergi ke Nusantara ni, lalu India dululah. Kemudian beliau telah bermusafir pula dari India ke Betawi. Nama lama kepada Jakarta. Betawi. Hatta silat pun bagi silat Betawi pun saya pernah dengar. Silat Betawi. Dan terus menetap di sana sehingga beliau wafat. Jadi tahulah kita punca Syekh lari daripada meninggalkan kota Yaman kerana tidak puas hati dengan tindakan raja ketika itu yang tidak lagi mengendahkan Syekh Salim bin Abdullah selaku penasihat bagi kerajaan Yaman. Dan akhirnya beliau telah membawa diri sehingga sampai ke Betawi, dan akhirnya di Betawi lah beliau akhirnya meninggal dunia. Maka berkemungkinan permusafiran Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami ke Betawi adalah dalam lingkungan tahun 1851 sehingga 1855 Masih. Ini kemungkinanlah sebab tak dinyatakan secara tepat bila beliau meninggalkan kota Yaman. Tapi bila kita cek, kemungkinan besar dalam sekitar tahun 1851 sehingga 1855. Okey, kita lihat sikit kepribadian Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami. Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair. Itu kalau kita nak apalah. Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Siapakah beliau? Kepribadian beliau bagaimana? Beliau adalah seorang yang kuat beribadah. Bukan sekadar ada ilmu tapi rajin beribadah. Beliau sentiasa berzikir dan membaca Al-Quran. Bila sebut baca Quran ni bukan maksud dia duduk baca Quran tuan-tuan. Maksud dia berdiri melakukan salat dan membaca Al-Quran di dalam salat. Itu yang biasa kita akan faham bila disebut Syekh rajin baca Quran. Maksud dia rajin membaca Al-Quran di dalam salat. Sebab Al-Quran sudah di dada. Dan ini juga satu galakan untuk kita lah. Supaya menghafaz Al-Quranul Karim. Tapi saya dah terlewat. Contoh saya dah umur sekian-sekian, mau ke? Dah tak lalu dah. Cuba tuan-tuan. Usaha kita takat mana kita mampu.
Saya contohnya lah tuan-tuan, pak ndak saya iaitu adik kepada arwah ayah mertua saya lah, yang sekarang ni pengerusi surau Seroja. Tak tahu kalau dia tengok live ni, pecah rahsia. Sikit hafal. Dah berusia dah, sikit hafal. Dah habis dah surah Al-Baqarah. Sikit punya cerita ni, cerita sikit punya sikit ni. Sekarang dah masuk dah surah Ali Imran. Walaupun mana sampai juzuk ke-30 tu lama lagi tu. Sempat ke? Contoh. Tak kira tuan-tuan, takat yang kita direzekikan Tuhan. Maknanya letakkan dalam kita punya cita-cita nak meletakkan sebanyak mungkin Al-Quran itu tersemat kukuh di dalam dada kita. Lalu bila kita sembahyang, taklah kuliah qul huwallah je. Dia asyik sikit dengan bacaan Al-Quran ni. Dia Syekh Salim ni antara orang yang kuat beribadah dan sentiasa berzikir dan juga membaca Al-Quran. Ya. Menurut Syekh Ahmad Al-Hadrami Al-Maki, Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami pernah mengkhatamkan Al-Quran semasa beliau sedang bertawaf di Kaabah. Sambil-sambil tawaf tu ngulang Quran. Gamaknya masa tu dah tinggal juzuk-juzuk yang akhir. Jadi kerana kuatnya beliau ni menghafaz Al-Quran, sambil-sambil tawaf pun membaca Al-Quran, udahnya khatam surah An-Nas tu ketika sedang tawaf di Kaabah Al-Musharrafah. Nak katanya betapa mereka sangat berpegang dengan Al-Quran dan sangat menjadi mereka yang membaca Al-Quran. Guru saya Fadilatul Syekh Yusri, beliau disebabkan sibuk jadi apa semua, biasanya 2 minggu sekali khatam Quran. Satu hari baca lebih kurang 2 juzuk. Jadi sekitar dalam 2 minggu selesailah 30 juzuk. Tapi memanglah tuan-tuan, saya pernah bawa beliau daripada Kedah nak pergi ke Perlis. Bawa kereta beliau dengan arwah isteri beliau Doktorah Zainab. Menyembang Syekh kat belakang. Jadi kita menyembang tak pandang ke belakang lah, kita memandang ke depan. Syekh duduk di belakang. Menyembang, lepas tu Syekh senyap. Kita nak menyembang, Syekh tak jawab. Kita toleh. Rupanya tengah solat dalam kenderaan. Bukan beliau je, dengan isi-isinya sekali. Jadi lama pula tu sebab apa? Dia sembahyang mengulang Al-Quran. Sebab Syekh ni kata, saya rasa satu kenikmatan apabila saya berjaya mengkhatamkan Quran setiap kali 2 minggu. Jadi ada satu perasaan yang kita sendiri mungkin tak rasa. Sebab kita mungkin khatam Quran, last kali kita khatam Quran bila? Ramadan baru ni. Lepas tu nak khatam bila Ramadan akan datang. Beliau 2 minggu sekali. Jadi ada satu perasaan aneh yang mungkin kita tak pernah rasa lagi, iaitu kepuasan, kegembiraan yang begitu memuncak apabila setiap kali beliau berjaya mengkhatamkan Al-Quran dalam solat. Ini orang yang saya tengok depan mata sendirilah. Jadi itu berkaitan dengan Syekh Salim bin Abdullah. Kewafatan Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami telah dijemput pulang menemui penciptanya pada tahun 1271 Hijriah, iaitu sekitar tahun 1854 ke 1855 Masihi di Betawi, iaitu di Jakarta pada hari ini. Kalau ada rezeki kita pergi ke Jakarta, bolehlah kita pergi ziarah makam pengarang kitab ini. Ada pihak yang berpandangan bahawa makam beliau di Betawi berada di bawah mihrab Masjid Jami' Al-Ma'mur di Tanah Abang, Jakarta. Ada satu masjid di satu tempat namanya Tanah Abang. Saya pun tak pernah pergi sana. Di Jakarta, dikatakan di bawah mihrab itulah terletaknya pusara pengarang kitab Safinatun Najah ini. Semoga Allah Ta'ala mengajari beliau, guru-guru beliau, para murid beliau dan seluruh pihak yang mengambil manfaat daripada ilmu beliau sehingga ke akhir hayat, sehingga ke akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itulah secara ringkas berkenaan dengan Syekh Salim bin Abdullah. Dan di dalam muka surat ni saya datangkan sikit lah supaya kita tahu di mana kedudukan asal gambar-gambar yang berkait dengan Syekh Abdullah ni. Di bahagian mula-mula tu peta kedudukan perkampungan Zi Asbah. Jenuh agak cari tu, awak tak nak pergi, tengok di Google je lah. Syukran ya Google. Alhamdulillah sampailah tengok tempatnya. Iaitu kalau kita tengok perkampungan Zi Asbah ni, dia berada di kawasan Al-Hawi nama, ataupun dekat dengan kawasan Qaru. Tak tahulah cara bunyi macam mana. Qaru ataupun Qaru gitulah. Iaitu dekat jugalah dengan kawasan Sayhun. Kau tengok tu atas tu sikit ada Tarim. Tarim lah biasa kita dengarnya, nama tempat diaman ni. Dan inilah gambar pusara beliau. Dikatakan inilah
gambar makam yang dikatakan makam pengarang kitab kita ini. Dan masjid yang di bawah tu, gambar masjid di bawah itu, itulah Masjid Jami' Al-Ma'mur di Tanah Abang, Jakarta. Jadi kalau kita pergi situ, mihrab, di bahagian bawah mihrab itu dikatakan di situlah makam Sheikh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Dan tuan-tuan boleh tengok di dalam muka surat ini asal kitab tulisan tangan dulu. Kitab Safinatun Najah. Ini adalah kitab Safinatun Najah. Dan kalau ikut kitab ni, dia telah selesai disalin. Bukan ditulis oleh Syekh sendirilah, disalin. Sebab orang dulu bila Syekh tulis kitab, orang lain nak dapat kitab, salin lah. Pinjam kitab tu salin. Salin buat beberapa cetakan secara tulisan tangan. Jadi ini contoh kitab yang apa namanya, kitab Safinatun Najah dalam bentuk tulisan tangan yang selesai disalin pada 29 Syawal tahun 1287 Hijriah. 1287 Hijriah. Kalau nak tengok-tengoknya 1287, iaitu selepas 10 tahun lebih kurang 71, 81, iaitu selepas 16 tahun kewafatan Sheikh Salim bin Abdullah. Kitab ini yang tulisan tangan yang saya datangkan dalam gambar ni, ini adalah kitab yang telah disalin, selesai disalin selepas 16 tahun kewafatan Syekh. Jadi dekat jugalah dengan Syekh Salim sendiri dari sudut zaman. Dan ini antara contohlah kitab-kitab yang pernah dicetak di India, pernah dicetak di Mustafa Al-Babil Halabi di Mesir. Kemudian ini cetakan-cetakan yang terbaru, cetak tahun 2009. Dan alhamdulillah yang terbaru yang kita hasilkan, kita datangkan balik kitab ini. Kemudian kita datangkan terjemahan dan kita datangkan sedikit gambar-gambar serta huraian-huraian ringkas di bahagian nota kaki untuk menjadi kemudahan dalam kita mendalami kitab ini. Secara amanahnya kitab ini tidaklah masyhur di Mesir. Kitab Safinatun Najah ini tidaklah masyhur sangat di Mesir. Kerana ulama-ulama Mesir, mereka biasanya memakai kitab-kitab teks yang dikarang oleh ulama-ulama daripada kawasan Mesir peringkat awal. Seperti Matn Abi Syuja', seperti Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, seperti syarhu, contoh macam Mughnil Muhtaj, ataupun kitab Al-Iqna'. Ini kitab-kitab fiqh yang biasa dibaca di kawasan Mesir. Tapi kitab Safinatun Najah tak terkenal di kalangan para ulama di Mesir. Tetapi kitab ini sangat terkenal di belah Yaman. Dan apabila begitu, bila ulama-ulama Yaman berpindah ke Mekah, dia bawa sekali kitab-kitab ni ke Mekah. Jadi tok-tok guru kita dulu banyak belajar di Mekah. Maka kitab ini dibawa pulang ke tanah Jawi. Dan apatah lagi bila Sheikh Salim sendiri meninggal di Indonesia, tersebarlah kitab ini di Indonesia dan sampailah kepada kita pada hari ini. Jadi disebabkan kitab ini tidak terkenal di Mesir dan saya memang tidak pernah membaca kitab ini dengan ulama Mesir, maka sahabat saya Ustaz Nazrul, Syekh Nazrul Abdul Nasir, sahabat saya yang sekarang ni ada buka pengajian di Kedah, namanya Zawiyah Nasiriyah. Beliau telah kebetulannya pernah ke Mekah dan pernah membaca secara berkat lah, main tak tanpa huraian, baca aja. Baca kitab ni di hadapan orang yang pernah membaca kitab ni sampai kepada pengarang. Jadi kami ambil peluang untuk pergi bertemu dengan Ustaz Nazrul Nasir dan kami minta izin supaya diadakan majlis. Kami nak mendengar beliau membaca kitab ni daripada mula sampai habis tanpa hurai lah, untuk mengambil orang kata berkat persambungan kitab ini sampai kepada pengarang. Dan alhamdulillah setelah gitu, saya sebelum kita mulakan kitab ini, saya nak sebut sikit tali sambungan yang menghubungkan kita sampai kepada pengarang. Saya sebut qala Al-Syekh Muhammad Nazrul Ibnu Abdul Nasir Al-Azhari Al-Qadahi, qara'tu kitab Safinatin Najati fima yajibu 'ala al-'abdi li maulah min awwalihi ila akhirih 'ama 2013 miladiyan bi Madinati Jeddah bi Saudiyah ala al-'allamah al-Muammar al-Habib Shihabuddin Ahmad ibni Muhammad ibni Harun Ba'alawi annahu sami'a al-kitaba min haula'i syuyukh min walidihi al-'arif billahi al-Habib Muhammad ibni Harun Ba'alawi wa min asy-syaikh al-qadi Mubarak ibni Umair ibni Mubarak Ba Huraish
wa min Asy-Syaikh Mahfuz ibn Salim ba Utsman wa min al-Imam Abdullah ibn Umar ibn Ahmad Asy-Syatiri wa huwa asy-syaikhu. Tu betulkan baris tu saya tulis wa huwa syaikhi, patutnya di segi nahwu wa huwa syaikhu, tu salah baris wa huwa asy-syaikhu tsani li ribati tarim wa huwa yarwi 'anil 'allamatil musnidi Aidarus ibni Umar ibni Aidarus al-Habsyi sahibi 'Iqdil Yawaqitil Jauhariyah wa huwa 'anil musannifil faqihil muallim Asy-Syaikh Salim ibni Abdullah ibni Sa'd ibni Abdullah ibni Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ardah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyaikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Jadi saya dan juga beberapa kawan-kawan kami pergi ke tempat Ustaz Nazrul dan kami buat majlis baca kitab ini. Ustaz Nazrul baca dia mula sampai habis. Jadi saya meriwayatkan kitab ini daripada guru saya dan juga sahabat saya Al-Fadhil Syekh Nazrul Nasir. Syekh Nazrul ataupun Ustaz Nazrul pula meriwayatkan kitab ini daripada guru beliau yang secara ijazah. Beliau juga begitu, pernah bertemu sekali, contoh sekali ataupun 2-3 kali mungkin, tetapi bukanlah melazimi, tapi dipanggil sebagai syuyukhur riwayah. Jadi Ustaz Nazrul pernah mendengar kitab ini dari awal kitab sampai akhir kitab. Pada tahun 2013 dahulu, beliau telah mendengar kitab ini dan membaca kitab ini di hadapan Syekh yang berusia panjang ketika itu, dah meninggal dah sekarang ni, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Harun Ba'alawi, meninggal dunia pada tahun 1435 Hijriah, baru lagi lah. Annahu sami'al kitab, manakala Syekh pula iaitu Syekh Ahmad bin Muhammad bin Harun telah mendengar kitab ini daripada guru-guru beliau yang berikut. Siapa dia? Daripada ayahanda beliau sendiri yang bernama Muhammad bin Harun Ba'alawi. Syekh juga mendengar daripada guru beliau yang kedua iaitu Al-Qadhi Mubarak bin Umair bin Mubarak ba Huraish. Syekh juga mendengar daripada guru beliau yang bernama Syekh Mahfuz bin Salim ba Utsman. Dan Syekh juga mendengar daripada Syekh Abdullah bin Umar bin Ahmad Asy-Syatiri. Yang mana Syekh Abdullah bin Umar bin Ahmad Syatiri ini adalah syekh yang kedua bagi ribat tarim, ribat tarim. Jadi di Yaman tu antara muassasah ataupun pusat pengajian Islam yang terkenal adalah ribat tarim, ribat tarim. Jadi Syekh Abdullah bin Umar ni adalah kita kata macam pengetua yang kedua lah, pengetua yang kedua bagi ribat tarim. Jadi Ustaz Nazrul dengar daripada Syekh Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Harun Ba'alawi. Syekh Ahmad bin Muhammad bin Harun pula telah mendengar daripada 4 orang guru. Antaranya adalah pengetua kedua bagi ribat tarim iaitu Syekh Abdullah bin Umar bin Ahmad Asy-Syatiri. Syekh Abdullah bin Umar pula telah meriwayatkan kitab ini daripada guru beliau yang bernama Al-Musnid Aidarus bin Umar bin Aidarus Al-Habsyi. Al-Bait belaka ni Jadi Syekh Aidarus Al-Habsyi pula telah meriwayatkan kitab ini. Syekh Aidarus ni beliau adalah pengarang kitab Iqdil Yawaqit Al-Jauhariyah. Jadi Syekh Aidarus meriwayatkan kitab ini langsung daripada pengarang iaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'd bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Jadi dari segi salah silah yang menyambung kitab ini, saya ambil dari Syekh Nazrul. Syekh Nazrul sebagai orang yang pertama bagi saya lah yang meriwayatkan kitab ni. Jadi penghubung antara saya dengan pengarang Ustaz Nazrul. Orang yang kedua adalah guru Ustaz Nazrul iaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Ba'alawi. Orang ketiga secara sanadnya adalah pengetua kedua bagi ribat tarim iaitu Syekh Abdullah bin Umar bin Ahmad Asy-Syatiri. Beliau pula ambil daripada orang yang keempat iaitu Syekh Aidarus bin Umar bin Aidarus Al-Habsyi. Syekh Aidarus dengar terus kitab ini daripada pengarang. Jadi ada 4 orang yang telah menghubungkan saya sampai kepada pengarang. Jadi tuan-tuan kalau ikut saya ada 5 orang lah. Tapi kalau ada rezeki manalah tahu, kalau ada peluang kita panggil Ustaz Nazrul datang ke sini, bacakan kitab ini secara orang kata apa, secara ijazahnya begitu. Jadi tuan-tuan dengan saya jadi sama baliklah. Jadi ada 4 orang yang menghubungkan antara kita dengan pengarang kitab ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'd bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Moga-moga kesemua
kita mengambil manfaat daripada beliau. Al-Fatihah lahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, selesai kita meneliti tentang Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Keesokan hari, malam besok insya-Allah kita akan masuk kepada mukaddimah bagi kitab ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Itu saja daripada saya. Kita sama-sama tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.